Kita ulang kembali tentang tajuk pengaruh roh bersih dan kotor dalam tingkah laku manusia. Sebelum tu kita nak ucapkan syukur sangat kepada Allah sebab kita dapat berpagi-pagi dalam keadaan kita merasai nikmat Allah, dalam afiah, kesihatan, dan dalam keadaan kita ditutup dosa-dosa kita. Dan Allah lah yang maha menyempurnakan segalanya ini buat kita di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Jadi semua penonton yang saya muliakan, kita melihat realiti yang ada dalam sirah dan juga realiti yang ada sekeliling kita hari ini. Timbul persoalan, kenapa ya walaupun peristiwa sama berlaku kepada manusia, tapi tingkah laku manusia ni berbeza-beza. Walaupun manusia tu mungkin melalui peristiwa dan persekitaran, cara dia dibesarkan lebih kurang sama, tapi tingkah lakunya berbeza-beza. Kenapa? Saya bagi contohlah. Bila berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, Abu Bakar boleh terima, Abu Jahal tolak habis-habisan, ketawa berdekah-dekah, ejek, macam-macam yang dibuat. Dan Ummu Hani kan, bila dia dengar tentang Isra' Mi'raj tu, dia kata, jangan bagi tahu orang lah, nanti orang dustakan kamu. Dia pun bimbang dan takut. Ya, tapi Nabi SAW tetap menyampaikan kebenaran yang baginda saksikan dengan batang tubuhnya, dengan darah dagingnya. Baginda dibawa dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Itu dalam sirah. Satu contoh. Ya, peristiwa sama, tapi tingkah laku manusia ni berbeza-beza. Kita tengok realiti hari ni pula. Allah uji, ya Allah, ya Rabbi. Ada banjir, ada puting beliung, ada tanah runtuh, ada macam-macam ujian. Peristiwa sama, tapi tingkah laku orang yang mengalami peristiwa tu berbeza-beza. Dan Allah tahu kita ni lemah, kita tak mampu nak hadap ujian yang besar-besar macam tu setiap hari. Maka Allah tak bagi setiap hari pun. Allah bagi sekali-sekala je dalam hidup seseorang. Bila Allah point, itu dah masa dia. Masa kita pun akan tiba. Bahkan mungkin telah tiba. Tapi yang pasti Allah kesian kelemahan kita ni. Cuma yang sekali-sekala yang berat sangat yang Allah bagi tu, macam mana respon kita? Dan kenapa respon tu berbeza-beza antara manusia? Apa sebenarnya yang mempengaruhi respon manusia ni? Okey, semua yang saya muliakan, kita tengok dalam ayat Allah, surah Al-Isra' ayat yang ke-60. Ya. Sekejap ya, surah Al-Isra' ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ru'ya. Allah berfirman, tidak kami jadikan ar-ru'ya. Ar-ru'ya ni pandangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam saksikan pada malam Mi'raj itu. Ya, allati arainaka illa fitnatan linnas. Kami jadikan peristiwa tu untuk jadi fitnatan linnas, ujian bagi manusia. Allah nak tengok manusia ni respon bagaimana. Wasyajaratal mal'unah. Dan dalam tu ada pokok yang dilaknat fil Quran. Apa pokok yang dilaknat tu? Pokok yang dilaknat tu adalah pokok zakum. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan kami beri takut dengan berbagai-bagai amaran ni, maka semuanya itu tak menambah, melainkan makin kufur pula orang yang dengar tu. Apa cerita di sebaliknya? Ceritanya, Abu Jahal, bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit, dibawa meninjau syurga dan neraka, adalah perbualan Nabi dengan para malaikat semua kan. Maka Abu Jahal pun dengar, dia kata, tak logik lah. Neraka tu api tu bahan bakarnya batu manusia, tiba-tiba tumbuh pokok, dia kata. Dia pun gelak berdekah-dekah.
Dia pun kata dekat budak perempuan dia. Dia kata, memang sini, ambil kurma dengan mentega. Jom kita makan. Inilah dia buah zakum, dia kata. Tu Allah sebut. Allah bagi ancaman. Ya, Allah bagi ancaman. Tapi ancaman tu tak menambah kecuali makin kufur, makin ejek. Makin berani tunjukkan Allah dia menentang Allah. Allah sangkal sikap yang seperti ini. Allah kata, afatumarunahu ala ma yara. Patut ke kamu bantah mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Surah An-Najm ayat 12. Okey. Kita fikir secara logik pula ya, secara logiknya. Okey, secara logiknya akal manusia mungkin susahlah nak terima perkara gaib kan? Lalu Allah yang maha bijaksana pun, ya, Allah pun ilhamkan soalan yang boleh diterima oleh logik manusia ketika itu. Iaitu bila manusia start tanya, kalau betul lah kamu pergi ke Masjidil Aqsa, tolong bagi tahu Masjidil Aqsa tu macam mana? Bentuk dia, pintu dia, kat mana, ada berapa tingkap dia. Habislah dia tanya soalan-soalan fizikal tu. Lalu Nabi SAW pun termenunglah juga sekejap. Ya, bukannya senang kan nak ingat semua benda tu dalam masa sekejap je pergi singgah macam tu. Lalu Allah pun perlihatkan depan Nabi. Nabi pun boleh jawab semua ni. Bentuk ke, tingkap ke, pintu ke, semua boleh jawab. Lalu secara logik pun menang kat situ. Ya, Allah tunjukkan yang logik pun boleh accept. Tapi tetap ada manusia yang ingkar. Ya, sebabnya Abu Jahal, dia memang businessman, korporat, orang zaman tu kan. Dah biasa ni travel, pergi Palestin tu biasalah. Tapi ikut logik dia, pergi sebulan, balik sebulan. Lepas tu bila Nabi kata dia pergi dalam satu malam saja, tak sampai pagi dah sampai semula ke Masjidil Haram, dia tak boleh terima. Tapi Nabi pun menunjukkan bukti-bukti yang sangat nyata, sangat jelas, pun tak boleh nak terima. Tapi Abu Bakar teman sepermainan juga dengan Rasulullah. Sama lah macam Abu Jahal tu. Orang kata teman bermain masa kecil lah, main purung sekali lah ibaratnya lah, ya, persekitaran yang sama. Tapi Abu Bakar kata, kalau Muhammad yang bagi tahu mesti betul tu. Terus je percaya. Jadi kita nak balik semula kepada banyak peristiwa gini yang berlaku pun, kenapa ada orang yang boleh makin dekat dengan Allah, ada orang makin jauh dengan Allah, makin memberontak dengan Allah, makin tak yakin dengan Allah. Kenapa? Jom saya nak ajak kita kenal diri kita ni, yang terdiri daripada luarnya jasad, dalamnya roh. Orang Melayu kata jiwa raga. Jiwa duduk dalam raga. Raga tu jasad lah, jasad luar. Jiwa tu adalah dunia dalam, software dalam, roh. Software dalam ni pula, dia ada software dalam yang kita boleh, kalau belah tu nampak lah benda tu. Tapi ada benda yang belah pun tak nampak, iaitu tempat niat kita, roh yang maknawi, yang tu tak nampak. Maka dalam bahasa Arab dia panggil ilmu nafsi, ilmu tentang jiwa. Bahasa Melayu tadi jiwa raga. Dari segi psikologi sebut psyche dan logos, bentuk psikologi. Itu perkataan Latin. Psyche ni apa? Psyche ni maknanya roh. Logos tu sains. Jadi secara literal, science of the ruh. Patutnya gitulah psikologi, nak memahami psikologi manusia. Tapi syarat sains ni dia kena benda tu mestilah observable. Mana kata panca indera kita boleh tangkap, mata boleh tengok, lidah boleh rasa, tangan boleh sentuh. Itu syarat sains. Dan dia mesti eksperimental. Eksperimental ni boleh dibuat eksperimen. Tapi roh tak boleh. Roh kita tak boleh nampak, tak boleh nak buat eksperimen. Maka psikologi pun terpaksa lah buang unsur roh daripada ilmu psikologi itu. So dia pun terpaksa lah buat definisi apa? The study of human behavior and mental processes. Study tentang tingkah laku manusia dan mental processes. Jadi psikologi ni dia mampu capai setakat tu lah, setakat yang fizikal. Kalau jiwa tu jiwa yang fizikal, yang still boleh observe, boleh dibuat eksperimen. Setakat tu je. Tapi
yang dalam lagi tu, yang Quran sebut, mereka bertanya tentang roh, Allah bagi pengetahuan tentang roh ni sikit saja. Yang sikit saja tu kita sangat berhajat pada sumber wahyu. Sebab yang sikit saja tu cukup untuk buat kita kenal diri dan ia mempengaruhi tingkah laku kita. Sebab tu sains ni memanglah kita sangat perlu, psikologi sangat kita perlu. Tapi kita sangat perlu lagi kepada wahyu. Sebab wahyu ni dia boleh terangkan apa yang akal tak mampu nak capai. Apa yang sains tak mampu nak nampak. Jika sekadar kita hidup ni bergantung kepada human behaviour, tingkah laku dan mental processes sahaja, benda tu tak jauh daripada haiwan. Sedangkan kita ni manusia. Dalam psikologi, dia ada satu prinsip yang dipanggil sebagai SR principle. SR ni stimulus response principle. Stimulus ni rangsangan, respon ni tindak balas. SR principle. Ini basic animal. Basic animal. Kita pun haiwan juga ni, hidupan ya. Basic animal nak suruh rajin, bagi reward. Itu stimulus. Tak nak bagi buat, bagi punishment. Itu basic animal. Contoh kita kan, bila kita marah, ada pisau kat tangan, kita main baling je pisau tu kat orang yang buat kita marah. Lepas tu orang tanya, kenapa kamu buat macam tu? Kita kata, sebab dia lah punca, dia bagi saya marah. Itu basic SR animal. Basic stimulus response animal. Ya, orang bagi kita marah, kita pun main marah je, main baling je. Tapi kalau kita jawab macam tu, level animal lah kita. Level animal. Sepatutnya kita ni hayawanun natiq. Kita animal juga, tapi animal yang natiq. Natiq tu boleh bercakap. Sebab apa boleh bercakap? Sebab ada akal. Bila ada akal, akal itulah yang menyebabkan manusia ni dia fikir tu jauh lagi berbanding animal. Ya, dia boleh menganalisis, mentafsir, menaakul, ya, berfikir cause effect, fikir jauh. Itu manusia. Sepatutnya kita yang kawal emosi dan tindakan kita. Bila keluar emosi, kita pilih, saya nak stay calm ke, saya nak marah sangat-sangat. Lepas tu bila kita pilih emosi kita tu, dia akan pengaruhi tingkah laku kita lepas tu. Sepatutnya semua itu within our control. Bila balik ke Allah nanti, Allah akan bertanggungjawabkan kita. Allah akan tengok kita sendiri yang bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan tu. Bukan salahkan orang lain. Jadi happiness tu is a choice. Bahagia tu pilihan kita. Sadness juga adalah pilihan kita. Dan action lepas tu. Bahagia dengan happiness ni memanglah fitrah, dia datang pergi, itu emosi. Tapi action lepas tu Allah bertanggungjawabkan. Sebab tu Allah bagi akal. Akal ni supaya tindakan kita tu dia terhasil daripada emosi yang tenang, emosi yang takut pada Allah, emosi yang bahagia dengan Allah. Ya, walaupun fizikal kita sedang sakit, tapi roh sedang bahagia dengan Allah. Sebab kita dapat rasa Allah sedang angkat darjat kita, Allah sedang ampunkan dosa kita banyak ni. Jadi itu semua pilihan kita. Kita bagi contoh analogi ginilah. Air yang kita minum, air tu berbeza tak air yang ditapis guna filter dengan air yang tak ditapis? Beza kan? Air yang ditapis dia berkualiti, dia bersih. Produk tu kita boleh minum, sihat untuk kita. Tapi kalau tak ditapis, air tu bahaya. Dia ada keladak dia yang kita tak nampak. Jadi macam tu juga tingkah laku kita yang keluar ni. Kalau dia ditapis dulu, akal tapis dulu, dia keluar tingkah laku tu, tingkah laku yang within our control. Ya, dalam kontrol kita. Dan siapa yang pengaruhi akal? Siapa yang kontrol akal? Siapa yang kontrol sistem minda kita? Ada brain heart, ada roh, ada jantung hati,
Yang ni sumber wahyu lah. Al-Quran As-Sunnah bagi tahu kita. Nabi SAW bagi tahu, cerita kat kita, dalam tubuh badan manusia ni ada seketul daging. Kalau ia baik, baik seluruh tubuh manusia. Kalau ia buruk, buruk seluruh tubuh manusia. Apa dia? Ala wahyal qalb. Ia adalah jantung hati. Jantung hati ni pula yang fizikal, jantung kita lah yang fizikal. Lepas tu dalamnya lagi ada tempat niat. Itu jantung hati yang maknawi. Yang ni sains tak boleh nak jumpa, tak nampak, tak boleh nak observe. Kata Nabi kan, kalau ia baik, baik seluruh anggota badan, macam raja. Sebab dialah yang bagi arahan dekat anggota badan kita. Jadi semua yang saya muliakan, bila kita tahu yang diri kita ni bukan jasad luar sahaja, tapi ada dunia dalam lagi, roh yang pengaruhi tingkah laku kita, maka kita kena sangat jaga roh kita. Macam kita sekarang slot in masa untuk ilmu. Alhamdulillah, rahmat Allah ni bagi makan dekat roh. Roh tu jadi sihat, kenyang. Dia akan keluar tindakan-tindakan yang berlandaskan ilmu. Dan apa bahan rujukan untuk roh ni? Bahan rujukan untuk roh ni, apa saja yang berkaitan dengan ihsan, tasawuf, akhlak, psikospiritual. Ini psikologi tambah rohani. Kita bincang tentang riak, takabur, syaitan. Semua subjek ni sains tak mampu nak capai. Tapi Quran Sunnah ada panduan bimbingannya, suluhannya yang kita berhajat. Sebab kalau kita bergantung kepada ilmu akal sahaja, kita mungkin boleh jadi orang yang hebat, berkemahiran dalam satu bidang, tapi akhlak macam mana? Kita tengok ada doktor bedah yang hebat, tapi bila tak berjaya pembedahan, dia boleh ambil gunting tu, dia paling dekat dinding. Ni mungkin kita tak baca dalam surat khabar lah. Tapi kalau orang yang terlibat dalam bidang tu, dia ceritalah dekat kita, ya, tingkah laku yang ada. Kenapa orang capai satu bidang ilmu. Contohnya dekat Amerika kan, doktor-doktor pun minum arak. Apa yang halang manusia pada minum arak? Dia tahu arak tu bahaya, dia tahu, tapi kenapa dia minum juga? Agama yang boleh kontrol tingkah laku manusia. Agama tu yang ajar ada sumber lain, ya, sumber wahyu. Wahyu tu cerita adanya roh. Roh ni mesti dia kena sihat, dia kena takut pada Allah, ya, nak buat suruhan Allah, nak tinggal larangan Allah. Bila roh sihat, tingkah laku yang keluar tu tingkah laku yang berpandu, yang bersuluh, ya, dengan agama. Jadi cukuplah setakat tu daripada saya yang tak sempurna. Semoga kita terus bukan saja bagi makan dekat jasad kita, penting juga tu sebab kita ada jiwa raga kan. Tapi bagi makan yang lebih utama kepada roh kita. Sebab roh ni, roh dulu yang diciptakan, baru jasad. Sebab tu kita kata allazi khalaqal mauta wal hayah. Maut dulu. Sebab apa maut? Sebab roh dulu dicipta dalam keadaan jasad tak ada. Bila jasad tak ada, roh, kita panggil itu mati. Lepas tu kita pun dimasukkan dalam perut mak kita kan, diberikan jantung, berdegup. Kita pun dihidupkan lah. Kita dihidupkan, itu hidup. Lepas tu bila kita hidup, roh tu dia keluar daripada jasad, itu kita panggil mati. Sebab berpisah daripada jasad, mati. Alam barzah. Lepas tu nanti kita pun dibangkitkan kembali. Roh tu dimasukkan semula ke dalam jasad yang pernah hancur, yang pernah jadi taik-taik cacing ni. Dan roh ni, Allahu Akbar, sekali dia diciptakan, dia akan kekal. Sama ada kekal dalam syurga atau kekal dalam neraka. Tapi jasad kita ni, ya, dia diciptakan, dia pernah musnah, dia pernah hancur. Lepas tu roh tu dimasukkan ke dalam jasad yang lama ni, ya, dibangkitkan. Sebab apa? Sebab jasad ni akan jadi saksi semula untuk cerita roh buat apa. Roh tu tuan, dia buat apa dulu? Dia masa mengenderai jasad ni, dia buat apa kepada tangan, kepada kaki, kepada mata. Dia perintahkan apa? Sebab dia raja. So roh tu akan bertanggungjawab. Yang sakit tu roh nanti. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, semoga
kita terus seimbang, beri makan kepada roh, jasad, akal, emosi kita, dan kita jadi insan yang bahagia dengan panduan Allah bagi sumber wahyu, bagi sumber akal yang mempengaruhi tingkah laku kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Sekali lagi, salam sayang, apa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.